Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Hariyati binti Jamil akan mengajar tajuk Matematik Tingkatan 2 Bab 1 Pola dan Rujukan. Okey, untuk 1.1 dan 1.2 anak-anak dah belajar tentang pola dan belajar juga tentang jujukan. Jadi untuk topik terakhir iaitu 1.3 kita akan belajar tentang pola dan jujukan. Okey, kita tengok contoh 9 dalam konteks. Nyatakan pola bagi jujukan. Okey, dia bagi soalan contoh dan dia nak kita lengkapkan dalam number, perkataan dan ungkapan. Okey, jadi kita tengok dulu untuk soalan set number ni. Yang pertama kita mesti tahu pola. So, daripada 1 menjadi 9 adalah tambah 8. 9 tambah 8 akan dapat 17. 17 tambah 8 akan dapat 25 dan 25 tambah 8 akan dapat 33. Jadi bila kita dah selesai macam ni, kita dah tahu dah pola dia adalah menambah 8. Jadi kalau kita nak nyatakan pola dalam bentuk number, kita just tulis saja tambah 8. Okey, yang kedua, untuk tulis dalam perkataan, kita terus tulis saja menambah 8 kepada number sebelumnya. Okey, faham anak-anak? Okey, sambungan contoh 9 tadi, kita dah tahu dah pola dia adalah menambah 8. So, untuk number kita dah tahu, untuk perkataan pun kita dah buat tadi. Sekarang ni kita nak letak dia dalam ungkapan algebra. Okey, so ungkapan algebra kita tulis dulu 1. Yang pertama 1. So, 1 ni bersamaan dengan 1 tambah 8 darab dengan kosong. Kosong ni apa? Kosong ni adalah N. Okey, so kita tekan je kalkulator. 1 tambah 8 darab kosong, memang jawapan dia adalah 1. Sebab apa kita buat 1 tambah 8? Sebab kita dah tahu tadi, kita dah dapat dah pola dia adalah menambah 8. Okey, yang kedua untuk dapat 9. So, 9 sama dengan 1 tambah 8 darab 1. 1 ni mewakili apa? N juga. Okey, terlepas kosong 1. Dan jawapan dia memang 9. Okey, untuk 17 pun sama saja. 1 tambah 8. 8 ni untuk pola ya anak-anak. Dan darab dengan 2. 2 ni untuk mewakili N. Dan seterusnya sampai kita dapat bentuk dia adalah, kalau anak-anak tengok yang tak berubah adalah 1. Setiap number tu akan ada 1. Dan akan ada tambah. Dan akan ada 8. So, yang berubah cuma apa? 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, yang berubah tu kita akan tulis sebagai N. Jadi, ini adalah pola dalam bentuk ungkapan algebra. So, N ni mewakili apa? N ni mewakili nilai 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, faham anak-anak? Mudah je kan? Okey, seterusnya kita tengok sebutan bagi satu jujukan. Okey, untuk sebutan, simbol yang kita akan gunakan adalah T, N. Okey, N ni apa? N ni bilangan sebutan ke berapa. Okey, so ni contoh dia bagi 4, 8, 12, 16. So, 4 ni adalah sebutan pertama. Jadi, kita akan tulis sebagai T1. 8 sebutan kedua, T2. 12 sebutan ketiga, T3. Dan 16 sebutan keempat, T4. Okey, kita tengok contoh 10. Nyatakan sebutan kelima. So, sebutan kelima bermaksud dia nak T5. Bagi jujukan nombor berikut. 2, 10, 18. Okey, step pertama, anak-anak kena cari dulu pola. So, 2 menjadi 10 adalah tambah 8. 10 tambah 8 akan dapat 18. Jadi, kita tahu dah pola sama dengan tambah 8. Okey, so untuk dapat T5, T1, 2, T2, 10, T3, 18. So, T4, 18 tambah 8 kita akan dapat 26. Dan T5, 26 tambah 8 kita akan dapat 34. So, inilah jawapan untuk T5. Cikgu tulis dulu. T5 adalah 34. Ini jawapannya. Okey, faham anak-anak?
Okey, untuk contoh sebelah dalam buku teks, dia dah bagi jujukan nombor dia 65, 60, 55, 50 dan seterusnya. Dia nak kita tentukan 40, nilai 40 adalah sebutan ke berapa. So, Tn ke berapa yang nilai 40. Jadi, step pertama, anak-anak kena cari dulu pola. So, 65 menjadi 60, pola dia mesti menolak. So, menolak berapa? Anak-anak tekan je kalkulator, 65 tolak 60, anak-anak akan dapat negatif 5. So, pola dia adalah menolak 5. Okey, so kita dah tahu dah pola menolak 5. Untuk langkah yang kedua, selepas kita dah dapat pola, kita akan mula kira. T1 65, T2 60 dalam soalan ya anak-anak, T3 55, T4 50. Start daripada T4 50, anak-anak terus cari T5. So 50 tolak dengan 5 akan dapat 45. Okey, belum dapat jawapan sebab dia nak 40. So, kita buat T6 pula. 45 tolak 5, anak-anak akan dapat automatik 40. Jadi, jawapan dia adalah T6. T6 akan menghasilkan jawapan 40. Jadi, sebutan ke-6. Faham anak-anak? Okey, kita tengok yang terakhir lah, penyelesaian masalah. Selalunya kalau anak-anak cikgu selalu tak nak jawab penyelesaian masalah sebab dia malas nak baca soalan dan dia rasa susah. Okey, jadi sekarang ni kita buat bersama-sama. Yang diberi contoh 12 dalam buku teks, dia beri mesin pemberi makanan ikan automatik dan dia dah bagi tahu Ingwei ni akan memberi ikan makan sebanyak 4 kali sehari. Okey, pemberian waktu pertama adalah 7.35 pagi. So, pukul berapakah ikan itu akan makan untuk kali ke-3? Okey, daripada soalan ni kita dah tahu dah 7.35 adalah T1. Okey, dan dia nak kita cari T3. Okey, jadi anak-anak kena tahu dulu yang pertama, sehari ada berapa jam? Okey, so satu hari ada 24 jam. So, kalau 4 kali makan, so 1 kali 24 jam ni, kita akan bahagi dengan 4 kali. Sebab dia kata, NW bagi 4 kali makan. So, kita akan dapat 6. 6 apa? 6 jam. Bermaksud, setiap 6 jam, NW akan bagi ikan makan. Okey, seterusnya, bila kita dah dapat 6 jam, so, T1 kita dah tahu dah 7.35 pagi. Okey. Untuk dapat T2 iaitu sebutan kedua, 7.35 pagi, anak-anak kena tambah dengan 6 jam. Okey, so 7.35 pagi, anak-anak tambah dengan 6 jam, anak-anak akan dapat jawapan dia 1.35 petang. Okey, so untuk dapat T3, sebab soalan dia nak kali ketiga, maksud dia sebutan ketiga, pukul 1.35 petang, anak-anak kena tambah dengan 6 jam lagi. So, jawapan dia 7.35 petang. Okey, so apa kesimpulannya? Kesimpulannya, pukul berapakah ikan itu akan diberi makan kali ketiga? Jawapannya adalah T3 7.35 petang. Okey, faham anak-anak? Okey anak-anak, kita dah belajar semua bab 1 iaitu pola dan jujukan. Cikgu nak anak-anak buat latihan. Jom cuba 1.3, soalan 1A, 2A dan B, 3A, B, C dan soalan 4. Selamat mencuba ya anak-anak. Assalamualaikum.